tentang apakah itu komital. Komital. Apa itu komital? Jadi anda boleh juga terlibat sama dalam perbincangan kita dengan hubungi kami di talian 0322828578 atau 8579 untuk bercakap terus bersama dengan Esko Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, Puan Syahda Osman, yang kita bawa ke studio untuk bercakap berkenaan dengan komital. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Betul sebutan dia komital Komital, ya. Okey. Kita pun nak tahu lebih lanjut apa sebenarnya itu komital. Komital ni adalah ataupun dikenali dengan penghinaan mahkamah. Okey. Penghinaan mahkamah bagi mana bukan kita selalu sebut contempt of court. Sama. Contempt of court, penghinaan mahkamah, contempt of court in English. Daripada penghinaan mahkamah. Komital pun sama juga. Benda yang sama. Tapi yang biasa disebut di mahkamah komital. Kerana dia tidak mematuhi perintah yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah ataupun dia tak menghormati sistem kehakiman. Itu adalah komital, hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang yang tak mematuhi perintah. Jelas maknanya jangan dengarkan komital kata dengarkan pasal komitmen ke apa. Ini sebenarnya adalah penghinaan kepada mahkamah. Tapi dia berkaitan juga dengan komitmen tu bila hakim dah jatuhkan hukuman tetapi dia tak laksanakan, tak buat. Setuju. Contohnya arahkan suami bayar nafkah contohnya. Tapi suami tak bayar juga. So bayar sekarang. Okey. Cerita macam mana? Okey, kalau isu yang berkenaan dengan bapa tak bayar nafkah pun boleh dikenakan komital sebab benda yang penting boleh dikenakan komital ni bila dah ada perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah. Okey, tak kiralah perintah nafkah anak ke, perintah mutaah, perintah hak jagaan anak, perintah harta sepercarian. Macam isu berkenaan dengan nafkah anak. Bila dah keluar mahkamah keluarkan perintah, okey bapa kena bayar nafkah bulanan. Okey. Kemudian dalam tempoh tu bapa tak bayar nafkah. Okey, sebelum hendak teruskan dengan komital, ibu akan buat satu permohonan untuk tunggakan nafkah dulu. Okey, kira dulu berapa jumlah nafkah yang tak bayar. Kemudian bapa tak bayar juga berkenaan dengan tunggakan nafkah, kita boleh kenakan dengan komital ke atas bapa ingkar dengan perintah mahkamah. Okey. Dan kita tahu pada sistem kehakiman kita juga adanya mediasi, kan? Adakah kalau tak patuh pada keputusan yang dibuat dalam mediasi itu boleh dikenakan komital juga? Mediasi means perintah. Maksudnya dalam perbincangan di luar kan, tidak diputuskan dalam mahkamah tapi perbincangan dan persetujuan itu berlaku dalam perbincangan itu. Adakah kalau dia tak ingkar juga kepada persetujuan yang kita dah buat, boleh diambil tindakan komital juga selepas itu? Benda tu komital ni bila dah ada perintah yang dimeterai oleh mahkamah. Kalau sekadar hanya persetujuan di luar out of court tapi tanpa rekodkan sebagai perintah mahkamah, pihak tak boleh melakukannya. Benda itu tak terikat dengan pihak yang kedua-dua pihak lah untuk mematuhi itu, kena dapatkan perintah daripada mahkamah. Dapat perintah lagi bagus sebab kalau apa-apa berlaku kita boleh dapatkan. Bila dah ada persetujuan kat luar, dah dua-dua pihak dah setuju dengan tema-tema tu, lebih elok endorsekan benda itu di mahkamah. Kemukakan benda itu di mahkamah akan keluarkan satu perintah persetujuan dan kalau tak patuhi juga, bolehlah teruskan komital. Okey, baik. Bentuk-bentuk hukuman ke atas seseorang yang telah disabitkan ingkar perintah mahkamah ini. Okey, kalau ikut dalam peruntukan undang-undang, yang boleh dikenakan dalam kes komital ni adalah maksimum penjara sehingga 6 bulan ataupun denda maksimum 2,000. Tapi itu adalah yang diperuntukkanlah, tapi ia bergantung juga dengan mana-mana kes. Macam contoh, kalau nafkah anak, mahkamah dapati memang bapa tak bayar nafkah semua. Kemudian mahkamah putuskan bapa dipenjarakan. Contoh dipenjarakan selama sebulan. Sekiranya tidak membayar nafkah sehingga tidak membayar jumlah tunggakan itu sehingga pukul 4 petang hari ini pada hari penghakiman. Kalau tak bayar juga hari itu masuk penjara. Ikut pada keputusan yang mahkamah bagi itu. Okey, dalam setiap keputusan ialah apabila keputusan itu dijatuhkan oleh pihak mahkamah, mungkin orang yang dituduh itu masih lagi tidak mampu. Contohnya mungkin masalah keuangan, masalah lain-lain lah, kesihatan dan sebagainya. Adakah tindakan komital itu masih lagi boleh dilakukan dan dijatuhkan juga hukuman, tak mengambil kira soal-soal tersebut? Dia sebelum hendak kemukakan terus komital, sebelum mahkamah nak sabitkan komital, mahkamah akan siasat dulu. Okey, kenapa? Siasat kenapa tak bayar, lepas tu kalau nak bayar macam mana cara dia. So daripada situ mahkamah boleh tahulah kemampuan pihak. Tak semestinya contoh tunggakan nafkah. Okey,
tunggakan terdapat 100,000 kena bayar. Kalau dalam pembelaan dia, okey, dia setuju untuk bayar dalam secara ansuran, mahkamah boleh terima benda tu. Okey. Yang penting kebaikan kedua-dua pihak. Ya. Sebab anak dapat nafkah, bapa boleh bayar berterusan. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian. Puan Nora dari Subang. Assalamualaikum. Selamat pagi, Puan Nora. Ya, Puan Nora, jauhkan daripada TV, teruskan dengan soalan. Waalaikumsalam. Tutup TV, Puan Nora. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Ya. Soalan. Saya nak tanya. Ha. Soalan saya, Puan Nora, maafkan saya, boleh tak tutup televisyen di rumah tu supaya kita boleh dengar lagi dengan lebih jelas soalan yang nak dikemukakan? saya Puan Nora ni cakap dekat TV ke apa? Subang. Okey. Okey, tak apa. Kita jawab panggilan telefon yang lain. Anda boleh terus hubungi kami di talian Okey. 0322828578 atau 8579. Okey, sekali lagi kita nak jelaskan kepada anda semua yang ingin membuat panggilan, mohon untuk tutup televisyen anda ataupun jauhkan dari kaca TV itu untuk supaya kita dengar je. Kalau tidak, kita akan berpantul tak dengar apa yang anda ingin perkatakan. Okey. Boleh hubungi kami terus sekarang ini sekali lagi. Berbalik berkenaan dengan komitel ini, saya nak tanya, adakah dalam proses komitel itu adanya sesi perdebatan, bukan? Dalam istilah perbicaraan. Nak kena faham ni istilah undang-undang ni. Perbicaraan. Ada. Ada Benda juga, tu bila dah kemuka, boleh melantik peguam bela semua boleh. Melantik peguam pihak plaintiff melantik peguam dia, pihak defender melantik peguam dia. Plaintiff mengemukakan tuntutan komite. So notis tunjuk sebab tu diserahkan kepada pihak defendant secara kediri. Pihak defendant kena datang ke mahkamah untuk membuat untuk membuat pembelaan ke atas diri dia kenapa dia tak perlu dikomitkan ke penjara. So dari situlah siasatan dibuat. So bila mahkamah dapati okey, memang ada tindakan yang dilanggar perintah dan mahkamah dah bagi peluang untuk dia patuhi tapi masih juga tak buat, dikenakan hukuman lah ke atas komite tu. Okey. Baik, maknanya kalau macam kita nampak macam remeh kan, contohnya macam bapa ni tak memberi nafkah kepada anak, tetapi sekiranya dia tidak menjalankan tanggungjawab tersebut, makanya dia boleh juga dimasukkan ke dalam penjara seperti mana yang nyatakan tadi, 6 bulan maksimum. 6 bulan maksimum ataupun denda RM2,000. Tak bayar nafkah, tak ikut perintah, memang kenalah komite. Kalau tak nak kena komite, kena ikut perintah. Itu je. Yang penting ada perintah daripada mahkamah yang telah di-endorsekan di mahkamah, sekadar persetujuan tak ada, benda tu tak kira. Ada perintah, mana-mana pihak yang ingkar dengan perintah, satu pihak lagi boleh kemukakan ke mahkamah. Okey, berbalik kepada isu-isu yang pernah juga kita bawakan CB Syariah sebelum ni, mana yang macam ibu atau bapa melarikan anak, dan ada juga yang bawa keluar negara, sebab kalau diikutkan bawa keluar negara memang tidak boleh diguna pakailah komite tu. Tapi kalau yang dalam negara dia bawa lari, itu macam mana? Lepas tu mungkin dia missing in action, hilang. Itu macam mana pula? Kalau dalam kes hak jagaan anak, dah ada perintah hak jagaan anak. Anak diberi kepada ibu, bapa diberi hak lawatan, hak bersama. Tapi dalam masa yang sama, bapa tak nak pulangkan anak. So boleh kenakan komite ke atas bapa tu, dan mungkin tak dapat dihubungi ke apa. Walau macam mana pun, kalau kita nak teruskan kepada komite kepada bapa, kita memang kena cari bapa, dan komite tu notis tu kenakan komite tu kena serahkan kepada mesti diserahkan kepada bapa, dan yang penting perintah hak jagaan tu mesti juga diserahkan kepada bapa. Kemungkinan hak penjagaan tu yang memang kononnya dah terletak kepada si ibu ataupun si bapa, sekiranya diingkar, makanya benda tu boleh bertukar. Maknanya hak penjagaan tersebut sekiranya lah komite tu berlaku. Maknanya sekarang ni pada ibu, tapi kalau ibu ni bawa lari anak, bila dah dimasukkan dalam mahkamah kembali, makanya dia boleh dapat hak tu. Boleh dapat. Okey. Baik, kita ada panggil seterusnya dari Perak di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya, saya Panimah. Okey, baik. Silakan. Ni saya nak tanyalah. Saya ada masalah rumah tangga. Baru ni saya ada pergi ke mahkamah. Baik. Saya dah failkan semua dekat dalam mahkamah. Tapi suami saya ni dia macam
mahkamah suruh bagi apa yang saya minta kan. Macam nafkah kan. Saya minta macam nafkah tu saya minta sebulan tu saya nak sebulan tu 1,000. Baik. Tapi saya ada buat tuntutan. Saya akan buat melalui pemotongan gaji. Tapi buat masa ni mahkamah kata benda ni makan masa. Tapi sekarang dia kira bulan depan lah mahkamah dah perintahkan dia bayar pembayaran tu dia bayar biasalah belum melalui potongan gaji tapi dah ingkar dia tak buat. Maksudnya mahkamah dah putuskan boleh mahkamah dah boleh tapi dia belum bagi surat perintah kuasa. Tapi saya dah filekan lah. Okey. Cuma mahkamah bagi tahu dia apa yang saya minta dia akan tunaikan tapi sekarang dia tak buat. Tak buat. Macam saya minta 1,000 tapi dia bagi 500 je. Tapi saya dah filekan di mahkamah. Macam mana tu? Apa saya nak buat? Ada soalan tak? Maksudnya perintah nafkah anak ni dah dapat daripada mahkamah ke macam mana? Saya dah buat file dalam mahkamah. Tapi perintah macam ni saya perintah kuat kuasa tu belum lagi ya. Saya nak buat pemotongan gaji. Tapi mahkamah kata benda ni makan masa dia 3 bulan. Baik. Tapi mahkamah dah bagi perintah pada dia supaya dia bagi pembayaran tunai lah. Tapi tak dinyatakan harganya. Dia tak buat. Okey. Baik. Macam mana tu? Rasanya boleh kita faham ke? Baik, terima kasih. Kita dengarkan jawapannya. Okey, kalau dalam masalah puan ni, bila dah dapat perintah, yang saya faham dia dapat perintah, lepas tu dibayar secara cash dan dia mohon untuk buat potongan gaji. Okey. Step yang pertama dapat perintah. Okey, dapat perintah bila suami tak bayar nafkah ataupun tak ikut konsisten dan dia mohon untuk potongan gaji, benda tu lebih kepada penguatkuasaan perintah. Okey. Penguatkuasaan perintah dia kena kemukakan penguatkuasaan perintah, tunggakan nafkah dan penguatkuasaan perintah. So bila mahkamah dah keluarkan penguatkuasaan perintah untuk potongan pendapatan bulanan, benda tu akan berjalanlah, tapi dia kena melalui prosiding penguatkuasaan perintah. Bukannya komite lah, itu lebih kepada penguatkuasaan perintah untuk nafkah. Okey. Jadi maksudnya tidak perlu komitel tu lagi lah. Dia belum sampai lagi step komitel. Dia sebab dia baru nak potong gaji, so lebih kepada penguatkuasaan perintah untuk menguatkuasakan perintah nafkah bulanan melalui potongan gaji. Okey. Contohnya macam kes lebih kurang macam sama, kalau perintahnya 1,000 tapi cuma bayar 800, tak cukup lagi 200 pun boleh juga dikomitelkan. Yes. 200 yang balance tu yang saya cakap tadi. Bila dah dapati bapa tak bayar nafkah, kita kemukakan tunggakan nafkah. So daripada tunggakan itulah kita akan kira berapa jumlah bulanan yang tak bayar. Yes. Macam tu istilahnya. Pandai buat kira ni Hani ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Semoga waktu yang ringkas ini dapatlah sedikit sebanyak memberi penjelasan berkenaan dengan undang-undang syar'i kan. InsyaAllah. Ini